أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. طيب, surah Al-Infitar. Kan habis ni, surah yang ke-82. Infitar mana terbelah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Idza apabila as-sama' langit infatara yang fatiru terbelah. Sama dengan insyaqqa yang syakku. Insyiqaq kan surah Al-Insyiqaq sama dengan yang ni. Apabila langit terbelah. Ini semua gambaran tentang peristiwa hari kiamat, terbelahnya langit, punah ranahnya bumi. Dan manusia akan dibangkitkan dan akan dihitung amalan mereka, diberikan syurga, neraka. Kenapa orang yang tak beriman ini bila tahu begini, kenapa mereka tak terima keimanan? Wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila al-kawakib di sini bintang-bintang, termasuklah bintang-bintang, planet-planet, apa saja yang kita namakan cakrawala yang ada atas langit itu, semuanya intatharat, bertaburan. Maksud bertaburan di sini habislah dia punya fungsi, jatuh, hilang. Wa idzal biharu, dan apabila al-bihar, laut-laut, fujirat. Sini diterjemah bercampur bau. Asalnya fujirat, dipecahkan. So dipecahkan dia punya benteng kan. Sekatan tu dipecahkan, jadi air laut pun bercampur lah. Dan bila laut pecah dan bercampur bau. Fujirat asalnya dipecahkan. Kemudian hasil daripada pecah tu bercampur bau. Wa idzal kuburu, yang ni atas langit, yang ni atas bumi lah. Laut, kemudian manusia lah. Ini tujuan pecahnya bumi, tujuan dia bangkitkan manusia. Wa idzal kuburu, dan apabila kubur-kubur, qabrun jamak dia kubur, bu'thirat, dibongkarkan, maknanya diangkat naik lah, artinya diangkat naik, mayat-mayat yang di bawah dinaikkan. Alimat, maka dikala itu, apabila berlakunya peristiwa ni, artinya ini peristiwa kiamat lah, maka dikala itu alimat nafsun, jiwa, maksud sini jiwa manusia akan mengetahui, alimat ma qaddamat, apa yang dia telah kemukakan. Maksudnya amalan-amalan dia yang dia telah buat, yang dia telah kemukakan, dan wa akharat, yang dia takhirkan nak buat. Maknanya dia perlewatkan, dia tak buat lah artinya. Ni amalan yang dia buat, yang ni amalan yang dia tak buat. Di kala itu dia tahulah mana amalan yang dia telah buat, mana amalan yang dia tak buat. Maknanya setelah diberikan buku lah amalan, mereka akan tahulah, oh, rupanya tak buat ni, tak buat tu kan. Ya ayuhal insan, wahai manusia, ma gharraka, apakah yang menipu kamu? Apakah yang memperdayakan kamu? Kepada Tuhan kamu, bi rabbika, Tuhan kamu yang pemurah. Disebut pemurah di sini pasal apa? Sebab masa duduk di dunia ni banyak nikmat terima. Termasuk nikmat yang Allah berikan tentang perkhabaran berlakunya hari kiamat kan. Tapi mereka tertipu dengan nikmat-nikmat tu. Terpedaya dengan nikmat-nikmat tu, mereka lupa kepada Allah. Jadi Allah ni yang karim lagi sifatnya. Allazi khalaqaka, yang khalaqaka, yang telah menciptakan kamu dengan sebaik-baik ciptaan kan. Dengan sebaik-baik ciptaan. Perinciannya fasawwaka fa'adalaka. Dia sawwa di sini dia kata anggota, lalu menjadikan anggota kamu sesuai dengan tujuannya kerana anggota itu diadakan. Sawwa. Asalnya ini pun sama, yang ini pun sama. Menyamakan. Dia menyamakan kamu, dia menyamakan kamu. Kalau sawwa ni lebih kepada menyamakan anggota lah untuk tujuan yang kerananya anggota itu diciptakan. Fa'adalaka ni
menjadikan binaan tubuh badanmu sama padan dengan kekuatannya. Maknanya tangan buat bukan satu je, dua. Kaki dua bukan satu. Adil ni. Adil saksama kan. So Allah buat tu untuk tujuan saksama. Padan. Mata ada dua, hidung dua lubang, mulut ada atas bawah, bibirnya. Jadi semuanya seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakinya, ia menyusun kejadianmu. Asalnya ayat mula sini, rakkabaka, dia menciptakan kamu, fi ayyi suratin, dalam apa jua bentuk yang dia kehendaki. Kalla, ini penafian terhadap, penolakan terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kalla, tidak sekali-kali. Ataupun makna dia sebenarnya. Kalla, tidak sekali-kali. Bal, sebaliknya. Kamu ni tukadzibuna biddin. Kalau zaman Rasulullah tu orang kafir, kafir Mekah. Kamu ni mendustakan ad-din tadi kan? Al-jaza' tadi. Mana hari kiamat. Hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafizin. Sedangkan, padahal kan, sedangkan sesungguhnya ada malaikat hafizin ni. Malaikat yang menjaga ke atas kamu. Artinya menulis amalan-amalan yang kamu lakukan. Padahal sesungguhnya ada malaikat yang menjaga dan mengawasi segala bawaan kamu. So malaikat tu sifat dia kiraman. Mereka adalah makhluk yang mulia di sisi Tuhan. Katibina, yang tugas dia menulis amalan-amalan kamu. Tulis saja sini, amalan tu difahami dah. Dan mereka tu, malaikat tu, ya'lamuna ma taf'alu, mengetahui apa yang kamu lakukan. Sebagai saksi lah ni, saksi di hari akhirat. Allah buat tu macam dunia juga. Ada mahkamah, ada saksi dia. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala buat hari pembalasan ini ialah untuk membalas orang yang taat dan orang yang derhaka. So bermulalah cerita tentang nasib orang yang taat kepada Allah. Innal abrara, sesungguhnya orang yang abrar. Orang yang sini abrar artinya orang yang taat. Orang yang beriman dan taat. Lafi na'imin. Kenapa dia tak kata orang yang taat? Ada sebabnya barbarat nanti. Pilihan perkataan nanti kita akan bincangkan. Sesungguhnya mereka yang abrar lafi na'imin. Ada inna adalah la kan. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, maka natijah dia mereka akan duduk dalam syurga na'im. Syurga yang penuh nikmat. Lawan kepada abrar, mereka yang derhaka kan. Al-fujjar. Wa innal fujjara, dan sesungguhnya orang yang bersalah. Orang yang tak taat tadi. Akan berada fi jahimin. Dalam neraka yang menjulang-julang apinya. Yaslaunaha, dan dia akan masuk dalam neraka itu yaumaddin, pada hari pembalasan, hari akhirat. Wa ma hum anha bighaibin. Ma, tidak, mereka tidak ni. Ma hum, mereka tidak akan ghaibina. Tak akan ghaib, maknanya tak akan keluar. Anha, daripada neraka tu. Mereka tidak akan ghaib, artinya tidak akan keluar daripada neraka itu. Oleh kerana hari akhirat ni hari yang besar, jadi Allah gunakan sirah di sini, ungkapan yang menunjukkan tentang besarnya, takjubnya hari tersebut dengan mengemukakan soalan. Wama adraka, soalan yang tak boleh dijawab. Wama adraka ma yaumuddin, apakah yang memberitahu kamu wahai Muhammad apa itu hari akhirat? Apa itu hari pembalasan? Apa itu hari din? Maknanya kamu tak tahu. Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian diulang sekali lagi untuk menyatakan tentang betapa pentingnya hari ini. Summa, kemudian ma adraka ma yaumuddin. Dua kali. Mu tahu tak? Gini kan. Mu tahu tak? Apa hari kiamat tu? Apa hari pembalasan tu? So, oleh kerana sini, tak tahulah kan. Mu tak tahu. Maksud dia, kamu tak tahu. Sebenarnya hari itu ialah yauma la tamliku nafsun li nafsi syai'a. Hari di mana nafs, jiwa, tidak akan memiliki. La tamliku syai'an, apa-apa pun, untuk jiwa yang lain. Maknanya tidak boleh memberi
syafaat. Ini kerana di dunia ni kan, kalau orang yang ada kuasa, mesti dia boleh beri syafaat, beri recommendation, lepaskan. Dan hari itu, hari yang hanya milik Allah. Wal amru, urusan pada hari itu, yauma idzin, urusan pada hari itu, lillahi, milik Allah sahaja. Tidak dibenarkan kepada orang lain. Ini kuasa mutlak lah. Syafaat tu ada. Dia bukan kuasa mutlak. Syafaat diberikan kepada Nabi kan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Habis. Wallahu a'lam bis-shawab.